Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma alhimna ma rashada umurina wa a'izna min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang pertama, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita dapat bertemu lagi di alam maya ini bagi tujuan untuk meneruskan lagi pembelajaran akhlak tahun 6 Sekolah Rendah Agama, insya-Allah. Jadi sebelum itu saya nak tanya apa khabar semua. Saya doakan murid-murid Sekolah Rendah Agama Sungai Serdang dan sesiapa sahaja yang melihat video ini dalam keadaan sentiasa sihat walafiat di samping keluarga yang tercinta. Jadi insya-Allah pada hari ini kita akan meneruskan lagi pembelajaran akhlak tahun 6. Sebelum itu cuba kita ingat kembali tajuk-tajuk yang kita dah ulang kaji sebelum hari raya hari itu ya. Yang pertama, pelajaran yang pertama menziarahi jenazah. Pelajaran kedua menziarahi kubur. Seterusnya pelajaran yang ketiga iaitu sifat mahmudah, sifat yang terpuji. Ada 4 sifat ya. Kita dah belajar 3 sifat ya. Yang pertama tawakal, yang kedua mahabbah, yang ketiga redha, dan insya-Allah hari ini kita akan masuk sifat mahmudah yang keempat iaitu zikrul maut ya, dalam buku teks tahun 6 akhlak muka surat 36. Jadi di bawah tajuk zikrul maut ini ada 5 tajuk kecil yang kamu kena ingat. Bukan semata-mata untuk peperiksaan, ingat untuk kehidupan, ingat untuk boleh dibawa bekalan ke dalam kubur ya. Ada tajuk kecil, ada 5 tajuk kecil. Yang pertama, apa pengertian zikrul maut, apa makna zikrul maut itu. Yang kedua, dalil zikrul maut. Ketiga, cara-cara zikrul maut. Keempat, fadilat zikrul maut. Dan kelima, akibat tidak zikrul maut ya. Ingat, zikrul maut ialah sifat yang baik, sifat yang mudah ya. Seterusnya tanpa buang masa, kita terus pergi tajuk kecil yang pertama iaitu apa pengertian zikrul maut dalam buku teks muka surat 36. Sama-sama insya-Allah. Pengertian zikrul maut ialah pendek je, ingat akan mati. Ada 3 perkataan je. Kita ulang balik sama-sama. Zikrul maut ialah ingat akan mati. Lagi sekali. Zikrul maut ialah ingat akan mati. Kita hidup kat dunia ni sekejap je. Bila-bila je Allah boleh perintahkan malaikat Israel untuk cabut nyawa kita. Sebab itulah kita hidup kat dunia ni kena sentiasa ingat akan mati. Jadi lepas ni kita akan belajar lebih mendalam apa kebaikannya, apa akibat bila tidak bersifat zikrul maut, tidak mengingati mati ya. Okey, kita terus pada tajuk kecil yang kedua iaitu dalil zikrul maut. Allah ada menyebutkan dalam Al-Quran di dalam surah Al-Imran ayat 185, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut ila akhir ayat. Shadaqallahul azim. Maksudnya tiap-tiap yang bernyawa akan merasai mati. Allah sebut dalam Al-Quran. Manusia, haiwan, tumbuh-tumbuhan ya, yang bernyawa pasti akan mati. Kita inilah yang hidup kat dunia ni. Kita boleh ambil contoh Nabi Muhammad SAW ya. Baginda wafat pada umur 63 tahun. Nabi Muhammad 63 tahun je hidup kat dunia. Kita ni tak jamin lagi bila umur kita, sampai bila lah
Sebab itulah kita hidup kat dunia ni yang sementara, yang mana di akhirat nanti akan kekal selama-lamanya. Lakukanlah apa yang disuruh oleh Allah dan tinggalkan perkara yang dilarang. Kita boleh tambah lagi melakukan perkara-perkara sunnah yang diajar oleh Nabi Muhammad SAW. Kita hidup kat dunia ni tujuannya memperbanyakkan pahala je, melakukan banyak ibadat. Itu je. Tajuk kecil yang ketiga, Zikrul Maut, muka surat 37, iaitu cara-cara zikrul maut. Bagaimana cara-cara dalam hati kita ni, dalam fikiran kita ni, untuk sentiasa mengingati mati. Dalam buku teks ada 5 cara. Yang pertama, untuk kita sentiasa ingat akan mati, melawat orang sakit. Itu cara yang pertama. Bila kita melawat orang yang sakit ni, dalam tidak langsung kita akan ingat akan mati. Yang kedua, ziarah orang mati. Sekarang hari ini mungkin dia mati, akan datang, tak tahu bila, mungkin esok, minggu depan, bulan depan, tak tahu bila kita akan mati. Sebab itulah kita kena sentiasa melakukan perkara yang disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Cara yang ketiga, mengiringi jenazah ke kubur. Bila kita nampak kubur tu, mesti dalam hati tu kita akan ingat akan mati. Sebab itulah kalau ada peluang melawat orang sakit, pergi. Ada peluang ziarah orang mati, pergi ikut mak ayah. Kalau ada peluang untuk mengiringi jenazah ke kubur, pergi. Pergilah. Perkara yang baik tu untuk kita lakukan. Cara yang keempat, untuk ingat akan mati, mendoakan kepada orang yang sudah mati. Mendoakan kepada orang yang sudah mati. Kita boleh selitkan dalam doa selepas solat fardu tu, kita doakan yang pertama khususnya kepada Nabi Muhammad SAW, para sahabat, kemudian saudara seagama dengan kita yang telah meninggal dahulu untuk berjumpa Allah SWT. Pada akan datang giliran kita pula. Sebab itulah kita hidup kat dunia ni kena sentiasa melakukan perkara yang baik. Cara kelima, sentiasa mengingati bahawa setiap yang bernyawa akan menemui ajalnya. Bertepatanlah dengan dalil Allah daripada surah Al-Imran tadi, ayat 185. Setiap yang bernyawa akan merasai mati. Allah dah tulis dalam Quran, dah confirm kita hidup kat dunia ni akan mati. Yang perkara yang hidup akan mati, tak boleh lari daripada kematian. Tak jamin lagi bila umur tua baru mati. Yang muda ni mungkin akan mati. Kita boleh lihat dalam kaca televisyen, di surat khabar, ramai dah orang muda yang Allah dah tarik nyawanya, dah meninggalkan kita dahulu. Yang muda-muda ni sentiasalah ingat akan mati. Rajin bersedekah, ikut apa yang ibu bapa suruh, lakukan apa yang guru suruh, buatlah perkara yang baik di dunia ni. Sekejap je kita hidup kat dunia ni, bukan lama pun. Yang kekal nanti, yang lama nanti di akhirat sana. Jadi terus kepada tajuk kecil yang keempat, Fadilat Zikrul Maut. Dalam buku teks muka surat 38 ada 4 fadilat. Ingat balik apa itu fadilat. Fadilat ni apa kesan, kebaikan, apa faedah apabila kita bersifat zikrul maut. Bila kita melakukan perkara yang baik, kesannya pun mestilah yang baik. Dalam buku teks ada 4 perkara. Yang pertama, bila kita sentiasa ingat akan mati, kita akan rajin beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan beramal soleh. InsyaAllah bila dalam hati tu ada sifat sentiasa ingat mati,
dalam masa yang sama kita akan rajin memperbanyakkan ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Contohnya dalam solat tu kita solat di awal waktu secara berjemaah. Yang kedua, yang contoh ibadat lain lagi selain solat ialah berpuasa, bersedekah, amalan yang sunat. Banyak lagi amalan sunnah yang Nabi Muhammad tinggalkan kepada kita yang boleh kita lakukan. Kalau boleh, pilihlah amalan-amalan sunnah yang boleh kita lakukan setiap hari, istiqomah. Kalau tak mampu nak lakukan semua sunnah yang Nabi Muhammad tinggalkan, pilih sunnah yang boleh kita buat secara berterusan, istiqomah. Jangan sampai tak buat langsung. Fadilat yang kedua, bila kita ingat akan mati, iaitu dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah dan Rasulullah sayang kepada kita yang sentiasa ingat akan mati. Ketiga, dikasihi oleh ibu bapa, guru dan masyarakat. Mereka pun suka kepada seseorang yang sentiasa ingat akan mati. Ibu bapa, guru dan masyarakat. Dan keempat, bila kita ingat akan mati, kita akan sentiasa beristighfar dan bertaubat. Contoh istighfar yang boleh kita lakukan, kita amalkan selepas solat, khususnya sekurang-kurangnya 3 kali. Yang pendek, Astaghfirullahalazim tu. Jangan lepas solat tu, lepas salam tu terus bangun. Sekurang-kurangnya kita kena istighfar 3 kali dan berdoa kepada Allah SWT. Minta ampun, ya Allah, ampunkanlah dosa-dosaku, ya Allah. Contoh istighfar yang lebih panjang, Astaghfirullahalazim Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. 3 kali lepas solat. Jangan terus bangun lepas salam tu. Kadang-kadang Ustaz perhatikan murid-murid ni, lepas solat je, tak tahulah dia nak buat apa lepas solat tu, dia terus bangun. Paling-paling malas pun kalau boleh sekurang-kurangnya 3 kali istighfar dan berdoa kepada Allah SWT. Lepas tu nak pergi main, pergilah. Dan tajuk kecil yang kelima, muka surat 39, akibat tidak zikrul maut. Akibat apabila tidak ada sifat ingat akan mati. Apa perkara yang kita akan dapat? Ada 5 perkara. Yang pertama, lalai beribadat. Contohnya solat di akhir waktu, sengaja melewat-lewatkan sembahyang. Yang kedua, solat secara laju, tidak tumakninah. Itu antara contoh lalai dalam beribadat. Dan kedua, mengejar kemewahan hidup tanpa batasan. Hidup kat seorang tu, contohlah dia kat dunia tu, dia kerjanya nak cari duit je, nak kejar kemewahan, tanpa mengingati mati. Yang mana yang dikejar itu bukannya kekal. Yang kekal tu di akhirat sana, pahala yang kita nak bawa, bekalan ibadat yang kita nak bawa ke dalam kubur. Itu yang kekal, untuk kita bawa ke akhirat, ke dalam kubur nanti. Akibat tidak ingat akan mati yang ketiga, dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah dan Nabi Muhammad benci akan manusia yang tidak ingat akan mati ni. Tak jauhlah daripada itu, perkara itu. Na'udzubillah min zalik. Akibat yang keempat, dibenci oleh ibu bapa, guru dan masyarakat. Mereka pun tak suka seseorang itu yang lalai dalam beribadat, tidak ingat akan mati. Ibu bapa tak suka, guru benci, apatah lagi masyarakat tak suka kepada orang yang tidak ingat akan mati ni. Dan yang kelima, akibat kelima, tiada keinsafan. Bila tak, dalam hati dia tu tak ada sifat rasa insaf, dia mungkin selalu melakukan perkara-perkara yang tak baik. Contohnya yang boleh kita ambil di sekolah, makan dan duduk secara berdiri berjalan. Itu contoh perkara yang tak baik.
Contoh lain, tidak melakukan perkara yang disuruh oleh guru. Bila ustaz suruh tak nak buat, itu jangan ambil mudah dengan perkara itu, tak baik tu ya. Selain itu mungkin contohnya beritahu pada guru nak ke tandas, padahal dia tak pergi ke tandas pun. Kat situ dia dah menipu guru itu. Jangan ambil ringan dengan perkara itu. Jadi sebelum start mengakhiri video, tajuk pelajaran yang ketiga, sifat amal mudah, sifat terpuji. Sifat amal mudah yang keempat, iaitu zikrul maut. Tahukah anda semua yang mana mati tidak mengenal usia? Mati tidak mengenal usia. Kita belum tentu lagi umur tua baru Allah perintahkan malaikat Israel tarik nyawa kita. Tak jamin. Kalau kita tengok sekarang ni, ramai orang muda meninggal dunia dalam pelbagai cara lah. Kemalangan ke, mati secara mengejut ke. Kadang-kadang kita tengok kawan tu macam baru je jumpa hari ni, tengok esok dah meninggal dunia. Sebab itulah kita hidup kat dunia ni kena sentiasa melakukan perkara yang disuruh oleh Allah dan meninggalkan perkara yang dilarang, yang Allah tak suka. Dalam masa yang sama, kita kena memperbanyakkan amalan sunnah yang Nabi Muhammad tinggalkan kepada kita. Banyak amalan sunnah yang kita boleh lakukan. Pilihlah daripada bangun tidur sehinggalah tidur kembali. Banyak sunnah yang Nabi Muhammad ajarkan kepada kita. Contohnya amalan sunnah yang kita boleh lakukan bangun tidur tu, kita boleh baca doa selepas bangun tidur. Syukur kepada Allah SWT, kita masih lagi diberi peluang untuk bernafas, untuk memperbanyakkan lagi amalan ibadat pada hari itu. Jadi kita hidup kat dunia ni kadang-kadang banyak dosa yang kita lakukan. Jadi bagaimana cara kita nak hilangkan dosa itu? Antara caranya ialah beristighfar dan bertaubat. Istighfar, kalau boleh banyak-banyaklah istighfar. Lepas solat fardu tu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak, lepas salam tu istighfar 3 kali sekurang-kurangnya. Lebih lagi bagus. Minta ampun, ya Allah ya Tuhanku, dalam doa tu kan, selepas solat fardu dan solat sunat. Kita boleh doa, ya Allah, ampunkanlah dosaku, ya Allah, ampunkanlah dosa ibu bapaku, ampunkanlah dosa guru-guruku, ampunkanlah dosa-dosa seluruh muslimin dan muslimat di muka bumi-Mu, ya Allah. Doalah. Kita ni banyak melakukan dosa kadang-kadang yang kita tak sedar. Sebab itulah kita kena sentiasa ingat akan mati. Bagaimana? Istighfarlah, bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi saya rasa sampai di sini sahaja pembelajaran tajuk sifat mahmudah yang keempat, iaitu zikrul maut. Ingat akan mati. InsyaAllah kita akan bertemu lagi di tajuk yang seterusnya. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejata pagi pulang ke sana.